Maha suci Allah. Kemudian yang ketiga, kaifa wa mata wa kam. Mata, bila wujudnya Allah. Maka soalan ini tidak layak bagi Allah, kerana setiap sesuatu yang mempunyai permulaan maka berarti dia diciptakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditanya mata, kerana ijma' para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Para ulama telah berijma', bersepakat bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlalu baginya masa. Maka itu ijma' para ulama. Itu bukan benda yang khilaf. Benda khilaf ni kalau kunut tak kunut tu khilaf. Itu adalah perkara yang khilaf. Tetapi apabila melibatkan usul akidah, tidak ada khilaf. Kita tak boleh kita kata, oh yang tu jangan dia, mazhab dia, mazhab kita lain, mazhab sana lain. Tapi mereka ni masih lagi Islam. Tak. Kalau pada usul akidah bercanggah, bukan pada perkara khilaf, pada perkara usul, perkara yang diijma'kan. Bila kita sebut ijma', contoh, ulama' berijma' bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma'. Ini ijma' bahawasanya tidak ada lagi Nabi setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdaan Nabi, la nabiyyu ba'di, tidak ada lagi Nabi kenabian setelahku. Ini ijma' ulama'. Jadi kalau tiba-tiba seorang dia mengaku Nabi, contoh dia kata, aku adalah Nabi Melayu, contoh dia kata. Ataupun dia kata, aku adalah Nabi, tapi aku Nabi yang kecil, bukan Nabi macam Nabi Muhammad yang Rasul. Aku Nabi kecil untuk bangsa Melayu je. Sebagaimana ada sebagian orang yang mendakwa dia adalah Nabi bagi sesuatu bangsa, dia Nabi. Maka orang seperti ini, dia bercanggah dengan ijma', kerana ijma' sepakat para ulama' tidak ada lagi Nabi setelah Nabi. Ini bab nubuwah ni, bab kenabian. Kalau dia mengaku Nabi, hukumnya murtad, dia keluar dari Islam. Jika seorang Islam, dia mengaku Nabi, hukumnya murtad, dia keluar dari Islam. Kerana Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Nabi, maka tidak ada lagi Nabi. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa lagi kalau dalam bab uluhiyah, dalam bab ilahiyah, dalam bab ketuhanan. Bab ketuhanan, ulama' ijma' bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat, arah, dan tidak berlalu baginya masa. Ini ijma', bukan benda khilaf, bukan benda seperti kunut. Ijma'. Semua sepakat para ulama', sepakat para ulama' mujtahidin, dan sepakatnya seluruh umat Islam. Tak ada khilaf. Kalau ada khilaf maknanya, orang sana dia nak pegang Allah Ta'ala duduk, ikutlah dia. Ini benda khilaf. Itu sebagian orang yang jahil. Orang yang jahil, yang tidak mengenal Allah dan dia berlagak, dia pandai, lalu semua benda dianggap khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar. Kita kena ingat, bukan semua khilaf adalah khilaf mu'tabar. Dalam fiqah pun ada khilaf yang tidak mu'tabar. Contoh macam Syiah. Syiah mengamalkan nikah mut'ah. Ulama' telah berijma' nikah mut'ah itu haram. Ijma'. Kalau ada seorang yang menghalalkan nikah mut'ah, maka hukumnya terkeluar dari Islam, kerana dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lebih-lebih lagi, ni bukan masalah fiqah, bukan masalah nubuwah, masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bercanggah pada usul, maka ulama' dah sepakat dah bahawasanya Allah Ta'ala tidak berlalu baginya masa, tidak diliputi oleh tempat dan arah. Maka kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak dapat digambarkan dalam pemikiran kita. Maka jelas, di situ dah jelas dah bahawasanya perkara ini bukan perkara yang dikhilafkan. Bahkan inilah akidah salaf, inilah akidah salaf. Kalau nak bukti, kita tunjuk akidah Tahawiyah yang kita belajar. Ini adalah akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang hidup pada kurun ketiga Hijriyah. Tak ada orang boleh sangkal. Tak ada orang boleh sangkal. Hidup mati balik pun dia tak boleh sangkal. Inilah akidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang duduk pada zaman salaf. Kalau ada orang datang, akidah kami adalah akidah salaf, kita katakan tidak, kamu berdusta atas nama salaf. Golongan yang mengaku salafi ni, kita tak bolehlah sebut mereka ini salaf, kerana kalimah salaf itu pada hakikatnya mulia.
Imam salaf ni adalah untuk mereka yang berada pada zaman salaf, yang mereka itu soleh, iaitu beriman. Kalau orang tu dia mengaku salaf tapi akidahnya bercanggah dengan akidah Imam Tahawi, maka dia bukan salaf. Dia bukan salaf. Bahkan mereka tidak beramal pun dengan akidah yang dipegang oleh salaf. Hidup mati balik pun dia tak boleh nak ubah. Dia tak boleh nak ubah. Inilah akidah para salaf dan inilah juga akidah para khalaf. Inilah akidah salafus soleh. Ini juga akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka tak boleh nak sangkal lagi, mereka tak boleh nak menolak lagi. Inilah akidah salafus soleh. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita menyebut tentang masalah la tablughul awham, kemudian kata pengarang wala tudrikuhul afham, iaitu akal kita tidak akan dapat menggapai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hari akhirat kelak, kita ini akan dibuka hijab, yang diangkat hijab bagi kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana melihat Allah taala itu sebagaimana disebut oleh Imam salaf juga, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana Imam Abu Hanifah menyebut inna Allah taala yura fil akhirati bila kaifin wala makanin wala masafatin bainahu wa baina makhluqat. Allah taala itu sesungguhnya ia dilihat. Allah taala itu dilihat. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bagi seorang hamba yang beriman ialah dia masuk syurga dan dia melihat Allah taala tanpa Allah taala itu berada di suatu tempat, tanpa Allah taala itu berada pada suatu jarak dengan dia, dan tanpa Allah taala itu berada pada suatu arah. Itu adalah ijma' para ulama juga. Ini disebut oleh Imam Abu Hanifah. Tapi kita yakin, kita iman, itu namanya iman. Kita tasdik, kita beriman. Sebagaimana soalan para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apabila sahabat ditanya, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kami akan melihat Tuhan kami di hari akhirat kelak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan persoalan. Nabi buat suatu bentuk majaz. Okay, tapi majaz Nabi ini ada sebagian orang salah faham. Ini masalah bahana, kalau tak mengaji ni masalah. Okey. Nabi kata tentang apakah kamu merasa sangsi saat kamu melihat bulan yang mengambang pada malam bulan mengambang. Maknanya kalau kita keluar pada malam hari, kebetulan pada malam itu adalah malam 15 ataupun malam 14, malam 15, kita akan dapat lihat bulan yang mengambang, bulatan cantik, terang benderang cahayanya bulan tersebut. Saat mana kita melihat bulan yang mengambang, yang bulat, yang terang, yang cerah pada malam bulan mengambang, adakah hati kita merasa sangsi lagi bahawasanya itu adalah bulan mengambang? Tidak. Hati kita yakin, kita lihat, Masya Allah, kita lihat bulan, Masya Allah, ini adalah bulan. Hati kita yakin. Tidak ada sangsi lagi. Ini satelit ke? Ini bintang ke? Ini tanglung ke? Ini tak ada dah, tak ada sangsi dah. Apa yang kita lihat itu adalah bulan. Maka kita yakin bahawasanya itu bulan. Maka keyakinan itu, Nabi nak buat perbandingan itu daripada sudut keyakinan kita. Apabila kita melihat bulan, kita tidak lagi merasa sangsi bahawasanya itu adalah bulan. Maka keadaannya begitulah apabila di hari akhirat, saat apabila orang mukmin ini diangkat hijab oleh Allah Ta'ala untuk melihat zatnya, maka orang mukmin tidak lagi merasa sangsi bahawasanya apa yang dilihat itu adalah Allah, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jarak dengan makhluknya bila diangkat hijab. Tetapi di sini, dalam hadis ini bukan maknanya Allah Ta'ala itu serupa bulan. Sebagian orang dia baca hadis, kadang-kadang baca terjemahan, maka dia salah faham. Bahawasanya Allah Ta'ala itu seumpama bulan. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Nabi bukan nak menyamakan Allah dengan bulan, tetapi Nabi nak menyamakan keadaan bagaimana hati kita pada tatkala, hati orang beriman pada tatkala itu. Moga-moga kita terdiri pada kalangan orang beriman yang masuk dalam syurga Allah dan bakal melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ketika itu
Berketiga itu, keyakinan kita itu tidak ada lagi sanksinya. Tidak ada lagi sanksinya. Bahawasanya itulah yang kita melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka masalah ini jelas. Masalah ini jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat digapai, tidak akan dapat dicapai akan hakikatnya, dan haram seseorang itu membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbahasan ni dia tidaklah panjang. Dia tidaklah panjang. Ya, tetapi ia membawa kepada masalah-masalah jika seseorang tidak memahaminya. Lalu ada sebahagian orang yang jahil, wal'iyadzubillah. Kadang-kadang kita dapati tersebar mesej dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dan mesej itu kalau tak silap saya masih ada lagi dalam Facebook. Disebarkan. Konon-konon motivasi diri, konon-konon motivasi untuk seseorang itu berubah melakukan solat. Maka dia buat satu ayat mesej yang kufur, wal'iyadzubillah. Nanti kita tengok ada lagi dah itu. Contoh dia sebut dia kata wal'iyadzubillah. Ni dia kata ini kita tunjuk. Ini kalam kufur. Ini kalam kufur. Bacanya dengan kita faham bahawasanya ini bukan tulisan kita. Kita hanya menukilkan, menunjukkan bahawasanya ini adalah kalam kufur. Okay. Ta'iyadzubillah. Konon-kononnya dia bagi nama mesej ini adalah surat cinta daripada Allah, dia kata. Wal'iyadzubillah. Dia kata ni surat cinta daripada Allah. Lihat dia kata apa. Nampak tak tu? Nampak. Ya, dia kata apa? Surat cinta daripada Allah tentang solat. Ya. Kata apabila engkau anggap solat itu hanya kewajipan, maka engkau akan terburu-buru, dia kata, mengerjakannya dan tak menikmati hadirnya Allah. Dia kata anggaplah solat itu pertemuan yang engkau nanti dengan Tuhanmu. Kemudian dia kata kat sini, pada yang nota ni dekat sini, bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu. Wal'iyadzubillah. Dia bayangkan Allah melambai-lambai. Dia suruh bayangkan. Kemudian dia kata, ini adalah surat cinta Allah. Wal'iyadzubillah. Tak ada dalam hadis Nabi, tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis kursi. Hatta hadis kalau berstatus daif pun tak ada tentang isu ni. Wal'iyadzubillah. Jadi dia anggap benda ni, boleh kita nak motivasi orang dalam solat untuk mengerjakan solat, boleh untuk kita buat ayat-ayat macam ni. Dia suruh bayangkan Allah. Orang seperti ni, dia solat dalam keadaan jahil tentang Tuhan dia. Kalau dia buat solat, dia buatlah 10 tahun, 20 tahun solat pun dalam keadaan jahil, dia bayangkan Allah dalam solat dia, solatnya tak sah. Solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana dia bukan sembah Allah, dia sembah bayangan dia. Bayangan kita, setiap individu berbeza. Kalau 100 orang disuruh membayangkan sesuatu, bukan bayangan Allah, disuruh bayangkan sesuatu, maka bayangan kita setiap orang itu berbeza. Hatta kalau disuruh bayangkan seorang makhluk pun berbeza. Satu makhluk pun berbeza. Bayangannya itu berbeza. Maka bagaimana mungkin bayangan yang hadir dalam zihin dia, dalam diri dia, dalam fikiran dia, bayangan itu dianggap sebagai Allah. Lalu disembah bayangannya. Dia kata, bayangkan ketika azan, Allah melambai-lambai, mengajak engkau lebih dekat padanya. Wal'iyadzubillah. Bayangkan, dia kata pula. Dia kata lagi, bayangkan ketika engkau takbir, Allah melihatmu, dia tersenyum untukmu. Wal'iyadzubillah. Dia bayangkan Allah tersenyum pula. Tadi bayang Allah melambai. Kemudian ni bayang Allah tersenyum pula. Kemudian kata, bayangkan ketika rukuk, Allah menampung badanmu. Wal'iyadzubillah. Menampung. Sehingga kau tak terjatuh. Sehingga kau merasakan damai dalam sentuhannya, kata dia. Wal'iyadzubillah. Ini bukan Allah.
Ini bukan Allah. Kalau orang kata, ini majaz je, ini perumpamaan je, bukan. Maknanya apa? Orang ni confirm dia jahil tauhid. Kerana apa? Dalam akidah, majaz itu ternafi bagi hak Allah. Majaz itu ternafi bagi hak Allah. Haram kita membuat majaz bagi hak Allah. Haram. Tak boleh. Itu kaedah dalam ilmu tauhid. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Larangan. Jangan kalian membanding-bandingkan Allah dengan sebarang misalan. Majaz pada hak Allah ternafi. Tak boleh kita buat majaz pada hak Allah. Tak boleh kita buat suka-suka hati buat perbandingan bagi hak Allah. Wal'iyadzubillah. Dia kata, bayangkan ketika sujud Allah mengalas kepalamu. Allahu Akbar. Ini kalam yang kufur jelas. Lalu dia berbisik pula, bisik kat telinga pula. Aku mencintaimu wahai hamba-Ku, kata dia. Allahu Akbar. Ini penuh ni, daripada poin ni sampailah poin bawah ni kufur semua. Ini semua kalam kufur ni. Semua kalam kufur ni. Dia kata apa? Bayangkan ketika kau duduk antara dua sujud, Allah berdiri gagah. Dia dapat Allah berdiri gagah. Macam patung lah kalau Allah berdiri gagah. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kepentingan mengaji tauhid. Ini kepentingan mengaji akidah. Supaya kita faham sungguh-sungguh tentang iman kita. Kerana orang yang selamat di hari akhirat hanya orang yang beriman sahaja. Hanya orang yang beriman sahaja yang selamat di hari akhirat. Orang yang tidak beriman, yang berpegang dengan akidah yang batil seperti ini akidah tajsim. Ini akidah tajsim. Wal'iyadzubillah. Ini orang yang bayangkan Allah, lambai-lambai pada dia, tampung badan dia, bisik-bisik pada dia, senyum pada dia, berdiri depan dia. Ini bukan akidah tauhid, ini bukan akidah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajak para sahabat tinggalkan ajaran menyembah berhala, menyembah bayangan, menyembah sesuatu yang beranggota. Orang kalau kata Allah senyum, maknanya apa? Allah ada anggota mulut. Kerana senyum tak berlaku dengan siku. Senyum tak berlaku dengan telinga. Senyum berlaku dengan mulut. Kalau dia kata Allah Ta'ala senyum, apa maknanya? Allah Ta'ala ada mulut. Wal'iyadzubillah. Kalau kita mengaji akidah, kita mudah faham benda ni. Tapi bagi orang yang jahil, dia kata, kami terkesan dengan mesej ni. Apa salahnya mesej ni? Kami nak berubah. Wal'iyadzubillah. Orang yang nak berubah, awal-awal sekali ialah mesti dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Hanya ilmu sahaja yang boleh memandu dia kepada kebenaran. Maka hati-hati muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seseorang itu dia mengambil pendekatan, dia mengambil jalan membayangkan Allah, kemudian dia menyangka bahawasanya apa yang dibayangkan itu adalah Allah. Kata pengarang. Sambung sikit lagi. Baik, di sini bila sebut gagah dekat sini, apa makna dia? Dekat sini maknanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terkalah. Allah Ta'ala tidak terkalah. Dalam matan ini, dalam yang terjemahan ni. Kata pengarang, wala yushbihul anam, wala yushbihul anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Kata pengarang, wala yushbihul anam, maksudnya Allah Ta'ala tidak menyerupai al-anam. Al-anam ni maknanya makhluk. Tukar balik screen. Sorry. Baik, kata pengarang, wala yushbihul anam, wala yushbihul anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Iaitu Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya, dan makhluknya juga tidak menyerupai sesuatu pun. Okay, di sini pembetulan. Okay, di sini pembetulan. Dalam matan yang diterjemahkan ini, okay, disebut wala yushbihul anamu. Okay, yang betulnya adalah wala yushbihul anama. Okay, yang betul adalah anama. Kerana al-anama tu jadi maf'ul. Wala yushbihul anama. Dia tidak menyerupai al-anam. Al-anam maknanya al-khalq. Al-anam maknanya al-khalq, iaitu ciptaan-ciptaan. Okay. Sebahagiannya ada yang mengatakan bahawasanya al-anam ini adalah dzul arwah, yang mempunyai ruh. Tapi
Yang saya ambil dengan guru saya, Al-Anam maknanya Al-Khalq, iaitu adalah ciptaan-ciptaan, semua ciptaan, sama ada Zul Arwah ataupun yang bukan Zul Arwah, ciptaan lah, Al-Anam. Baik, maka Allah Ta'ala dia tidak menyerupai makhluknya. Ini kita dah jelaskan tadi dalam perbahasan laisa kamithlihi syai'. Dan bila kita sebut kalimah syabih, yushbihu tu kalimah syabih, dalam bahasa Arab. Bila kita sebut kalimah syabih, apa makna kalimah syabih? Iaitu apa yang dia bersekutu pada selainnya. Itu syabih. Bila kita sebut la yushbihu, maknanya dia tidak ada bersekutu pada sesuatu yang lain. Bersekutu dekat sini maknanya berkufu, sekufu. Sebagaimana yang dinafikan dalam surah Al-Ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ni, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu mafhumnya adalah tidak ada sesuatu pun yang sekufu. Kufu ni apa? Kufu ni umpama, sama, setaraf, sebanding. Itu makna kufu. Itu makna kufu. Bila sebut kufu, maksudnya sebanding, setara, setaraf. Itu makna kufu. Bila Allah Ta'ala berfirman, walam yakun, sama sekali tidak akan berlaku benda tu. Kufuwan ahad, iaitu sekutu baginya, sekufu baginya, sebanding dengannya, sekutu yang sama dengannya takkan ada. Walau fi wajhin wahid, kata ulama, walau fi wajhin wahid, walaupun pada suatu segi. Wajah dekat sini dengan makna sudut. Walaupun pada suatu sudut sekalipun Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka katanya para ulama, fanafyul mithli anhu yaqtadi nafiyas syabih. Maka bila dinafikan misalan sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran kita baca tadi, fala tadribu lillahil amsal. Bila dinafikan misalan, kerana kita tidak boleh membandingkan Allah, menjadikan misalan, menjadikan majaz bagi Allah, buat perbandingan dengan Allah, maka itu menunjukkan, membawa kepada kefahaman yaqtadi nafiyas syabih. Itu membawa kepada penafian Allah Ta'ala itu ada yang seumpama dengannya, yang serupa dengannya. Kalau kita dengan singa boleh dibandingkan. Oh, engkau ni macam singa lah garangnya. Engkau ni macam kambing lah baunya. Engkau ni macam lembu lah akalnya. Okay, itu adalah perbandingan kerana kita berkongsi sifat dengan sesuatu yang selain magnet. Itu yang Piramli kata apa? Itu apa dalam filem dia tu. Dalam kapla ada batu besar. Dia nak bandingkan apa? Kepala kerah. Maknanya kita dengan batu pun ada satu sifat yang kita pasti berkongsi kerana kita sesama makhluk. Bila sesama makhluk, pasti dia akan ada satu sifat yang dia berkongsi. Sekurang-kurangnya satu. Pasti ada. Tapi kita ni dengan makhluk yang lain pun banyak sifat kita berkongsi. Batu tu saja pun kita dah ada banyak sifat berkongsi. Kerahnya, kalau kerah kepala tengkorak kita kerah, dengan batu kita samakan. Warna batu, kalau orang tu warna gelap, warna hitam, batu hitam disamakan. Kemudian batu itu rupanya bulat. Kalau bulat rupanya kepala kita bulat, disamakan. Maknanya kita berkongsi sifat antara makhluk dengan makhluk yang lain. Walaupun kita ni yang mempunyai roh, yang tu tak mempunyai roh, tetap kita juga berkongsi sifat dengannya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila sebut wala yushbihul anam, maknanya Allah Ta'ala langsung tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Langsung. Makhluknya tak serupa dengannya, dia juga tidak serupa dengan makhluknya. Maka bila kita sebut Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai', ambil daripada ayat Al-Quran, maka Allah Ta'ala itu langsung tidak menyerupai walaupun satu sudut, walaupun satu segi, walaupun satu wajah dengan makhluknya. Maka sampai sini saja malam ni. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita sambung hayyun la yamut qayyumun la yanam pada sesi yang akan datang. Ada soalan ke?